Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk membina RPH yang saya telah inovasikan. Ini adalah template RPH yang saya telah inovasikan. Itu ada semua subjek: sekolah rendah, sekolah menengah. Pada guru-guru sekolah menengah yang nak pun ada juga, saya boleh buat. Okey. So sekarang saya tunjukkan RPH macam contoh. Saya nak sharing RPH saya ni. Sebab sekolah saya menggunakan eRPH secara sepenuhnya. So menggunakan RPH yang saya telah bina ni. Okey. Template ni adalah offline. Okey. So saya nak online kan ni nanti. So yang pertama sekali adalah bila dapat RPH yang saya telah bina tu. Okey. So cikgu, yang pertama sekali kita kena edit. Okey, simple saja. Editing dia simple, sangat simple. Okey. So bila cikgu dapat RPH tu, cikgu akan dapat paparan seperti ni. Okey, cikgu akan dapat ada muka depan. Okey. So yang ni saya akan update untuk 2023 lah nanti. Okey, so RPH. Okey, macam ni lah RPH dia. View penuh dia. Kita boleh tengok view penuh kalau cikgu nak print. Okey, macam ni lah view penuh untuk RPH ni. So ada data RPH. Okey, dekat data RPH ni, dekat data RPH ni ada nombor. Okey, ini pilihan nombor ni. Yang ni cikgu kena alert. Pilihan nombor ni adalah, kalau nombor 1 dia berkaitan dengan nombor 1 di sinilah sampai objektif. Okey, so nombor 2, nombor 3 ni adalah berkaitan dengan ni. Auto generate tentang tema tajuk SKSP bila cikgu tekan nanti pada RPH. Itu nanti saya terangkan kemudian. Okey, kemudian ada data di sini. Di sini pun cikgu boleh edit. Ni tarikh ni boleh edit, boleh kalau sekarang ni tahun 2023, cikgu just letakkan 2023, berapa hari bulan start sekolah tahun depan. Kalau area Kedah 19 hari bulan 3. So enter, nanti cikgu just seret je ke bawah. Okey, seret dari atas tu, just drag down. Okey. Jadi dia akan berubah, dia akan bawa jadi 2023. Okey. Lepas tu yang istimewanya mengenai RPH yang saya ada ni adalah saya letakkan sekali bahagian di mana cikgu boleh memantau pentadsiran cikgu dalam masa seminggu pengajaran cikgu. Contoh, cikgu buat pentadsiran dalam seminggu sekali. Okey, setiap seminggu sekali tu cikgu letaklah siapa yang murid cikgu dah taksir tu, apa kaedah pentadsiran juga saya dah letak di sini, apa kaedah dia. Okey, kemudian standard pelajaran yang mana. So di sini saya letak 2 standard pelajaran lah. Okey, 2 standard pelajaran yang cikgu boleh taksir. Okey, so tarikh dia bila. Okey, tarikh pentadsiran cikgu boleh letak di hujung ni. Okey, kalau cikgu buat dalam seminggu tu ada 2 kali pentadsiran, cikgu boleh make a copy je lah yang ni. Okey, macam saya cadangkan seminggu sekali, sudahlah memadai dah tu. Okey, seminggu sekali pentadsiran sebab nanti kan ada ujian. Kalau sekolah saya buat ujian sebanyak 4 kali lah, termasuk UASA lah, ujian akhir sesi akademik tu. Okey. So bahagian ni juga ada relief lah, cikgu boleh letakkan relief cikgu je. Cikgu boleh pantau dalam seminggu tu berapa kali cikgu kena relief. Okey. So yang pertama sekali bila cikgu dah dapat RPH ni, apa yang cikgu perlu buat adalah, kalau cikgu tak mau kacau RPH asal ni, cikgu just pergi file, cikgu save as dululah, ataupun cikgu edit dulu lepas tu buat. Tapi bila cikgu dah edit, cikgu jangan tekan save. Sebab bila cikgu save, dia akan kacau lah file yang asal tu. Tapi tak apalah, cikgu boleh dapatkan semula dekat Telegram kan. Soalnya saya akan send bahan ni melalui Telegram lah. Okey. So bila cikgu dah ni, cikgu akan pergi dekat muka depan ni. Okey. Contoh ni bubuhlah logo sekolah, tarikh apa semua lah kan. Ni saya bagi lawa lah kat depan ni. Ataupun cikgu nak letak rekod pengajaran. Okey, contoh yang ni adalah rekod pengajaran matematik. So cikgu just perbesar ni, cikgu letaklah matematik. Okey.
letaklah subjek dia. Matematik tahun, contoh yang ni tahun 1. Okey, dah. Okey. So, atau cikgu tak kecil macam tu je pun boleh. Okey, so tahun 2023 minggu pertama. Okey, nanti minggu ni siapa yang semak, contoh cikgu disemak oleh guru besar contoh. Okey, catatan peristiwa minggu ni untuk cikgu bercuti pada tarikh sekian-sekian. Ini tak ada lah, dia tak ada fungsi, cikgu boleh just ni je letakkan tarikh lah. Okey. Okey, RPH. Yang ni yang paling penting, RPH. So kalau dalam matematik ni selalunya seminggu 2 kali. Okey, matematik seminggu 2 kali. So cikgu boleh dalam seminggu tu ada 2 kali cikgu mengajar hari apa. Okey, hari apa cikgu mengajar. Kalau 2 kali cikgu kena make copy lah yang ni. So cikgu pergi dekat RPH, cikgu ataupun cikgu dah bubuh logo dulu, cikgu hias dulu cikgu cantik RPH cikgu ni. Okey, insert picture, lepas tu cikgu ambil lah gambar apa-apa kan. Kau nak letak picture, cikgu boleh ambil picture. Ya, insert this device, picture yang dalam kita punya laptop ni. Lepas tu kita carilah mungkin kita nak letak rencana sekolah ke kan. Okey. Ataupun kita nak letakkan gambar kita ke, terpulang lah kepada cikgu. So kita boleh kecilkan ni, kita letaklah ke mana-mana kalau cikgu nak letak lah. Kalau tak letak pun tak ada masalah. Okey, ikut saiz yang atas ni. Okey. Okey. So ini adalah untuk minggu yang ke atas ni apa dia. Ini nanti saya akan terang lepas ni. Okey. So ini cikgu bubuh alamat sekolah cikgu lah. Contoh, lepas tu sekolah apa. Bagi lawa-lawa dulu sebelum kita make a copy lah. Okay, so ini minggu ni tak payah kacau dia. Saya bagi auto generate daripada depan ni. Jadi cikgu letak di sini minggu. So kalau minggu kedua dia akan ikutlah yang ni, minggu kedua. Okey. Kalau minggu pertama dia akan ikutlah. So yang depan ni tak payah usik lah yang bahagian minggu ni. Okey. Apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu buat pilihan kelas. Okey, pilihan kelas ni pun cikgu boleh edit terus. Kalau hari tu saya protect sheet, so hanya boleh edit dekat data. Okey, tapi kalau cikgu nak permanentkan dia, cikgu edit dekat data teruslah. Tapi kalau cikgu nak ubah terus daripada ni, bolehlah ubah terus. Okey, contoh satu access. Contoh. Okey, so kalau nak permanentkan dia di sinilah. Nah, sebab dia tak akan di sini dia tak jadi permanent lah. Cikgu tak boleh klik di situ, tak ada pilihan. Okey, kalau cikgu nak dia permanent, dia kena ada kat data lah. Okey, so selepas tu masa, okey, tarikh. Boleh pilihan tarikh. Okey, yang hari tak payah ubah, jangan delete. Saya tak protect sheet, so jangan delete. Dia ada formula dekat atas ni. Okey, seandainya cikgu dah terdelete, cikgu boleh ambil balik cikgu punya RPH dalam apa tu? Ambil balik RPH yang saya kongsi. Itulah sebab tu sebaik-baiknya bila RPH cikgu dapat, cikgu buka, lepas tu cikgu save as dulu. Okey, save as dan namakan. Okey. So masa, okey, masa contoh masa cikgu 7.45. Kalau cikgu nak ubah, boleh ubah ke data secara permanent dia. Tapi kalau cikgu rasa cikgu nak ubah terus ini pun boleh. Okey. So sampai 8.45 contoh. Murid hadir, okey, pastikanlah kehadiran murid pada hari tu, buat betul-betul. Okey, sekarang ni kita tengok saya delete bahagian ni. Okey, saya delete. Okey, untuk minggu contoh saya buat satu lah RPH ni. Okey. Tengok bila saya delete dia akan kosong. Okey, yang mana je bahagian yang ada.
bahagian yang ada adalah proses kemahiran. Bila bahagian yang ada tu, maksud dia bahagian tu ada button untuk buat pilihan. Untuk buat pilihan dari segi proses dengan kemahiran. Okey, kalau yang tak ada button tu, yang mana kosong boleh kita delete ke atas ni, yang tu auto generate dengan pilihan melalui nombor. Nombor ni adalah pilihan yang akan membawa kepada tajuk, tema, standard kandungan, standard pembelajaran. So di mana rujukan kepada nombor-nombor ni? So nombor ni adalah merujuk kepada data RPH ni. So bacaan dia adalah macam ni. Maksudnya nombor 1 dia akan merujuk kepada yang ni, yang tema SP di situ. Okey, bukan yang memanjang ni lah. So nombor 2 merujuk kepada yang semua yang bahagian ni. Nombor 3 merujuk kepada yang semua bahagian ni. So cuma perlu buat pilihan di sini. Yang ni tak payah isi, jangan delete. Yang ni ada formula. Jadi bila ada formula, cikgu kena hati-hati, jangan delete. Bila delete dia tak jadi auto generate dah lah. Okey, so akan menyusahkan cikgu lah. Yang ni pun semua auto generate. Okey. So objektif ni bila cikgu nak ubah, mungkin ada cikgu yang lebih kreatif bahagian objektif ni kan. Dia lebih nak spesifik lagi kan. Cikgu boleh pergi dekat data RPH. Cikgu ubah di bahagian ni. Okey, ubah semua terus pun tak apa. Jadi di bahagian ni nanti dia akan auto je lah naik. Okey. So bahagian sit induksi ni ada di sini, boleh buat pilihan. Sekiranya ada ayat yang salah apa ni kan, cikgu boleh terus edit sahaja. Okey, tak ada masalah. Okey. Kalau dulu tak boleh edit masa RPH yang sebelum ni. Tapi yang ni saya dah bagi maksudnya saya buangkan yang bahagian yang tak boleh edit tu. Maksudnya bila cikgu guna ni, cikgu boleh edit terus. Okey. Saya buku teks apa. So yang ni pula aktiviti utama ni yang saya lebih merujuk kepada PAK21. So semua aktiviti yang ada di sini adalah merujuk kepada PAK21. Tapi kalau cikgu ada aktiviti-aktiviti yang cikgu rasa lebih sesuai mengenai ni, cikgu boleh terus ni ubah sesuai daripada di sinilah. Okey, yang ni hanya untuk bagi cikgu idea. Okey, bagaimana cikgu nak letakkan aktiviti. So taklah aktiviti tu je cikgu buat kan. Cikgu boleh pelbagaikan aktiviti lah. Okey, so aktiviti penutup juga ada pilihan terpulang kepada cikgu. So bila cikgu nak ubah ni, contoh cikgu nak ubah, kalau cikgu ubah di sini dia tak permanent. Okey, dia hanya untuk RPH cikgu pada yang ni. Maksudnya kalau cikgu next time, kalau tahun depan cikgu nak guna RPH ni, cikgu tak boleh lah. So kalau cikgu nak permanentkan ayat cikgu kena pergi bahagian ni data. Okey, bahagian data ni semua ada di sini. So secara permanentnya ada di sinilah. Cikgu nak ubah ayat apa sini, ubah di sinilah. So di sini cikgu tinggal klik je. Tapi kalau kata cikgu nak ubah terus pun boleh ubah terus dari sini. Okey. Baik. So di sini ada kaedah apa semualah. Okey, kalau cikgu ada pentaksiran dalam seminggu sekali, buatlah. Okey, lepas tu okey, ni semua yang ni semua ada button dah ni. Bila kata ni semua ada button, cikgu boleh buat pilihan lah di sini, boleh buat pilihan, boleh buat. Ni semua adalah boleh buat pilihan. Okey, boleh buat pilihan. Baik, lepas tu refleksi pun ada pilihan. So cikgu tak payah fikirlah ayat-ayat refleksi apa semua. Kalau cikgu nak ubah pun boleh, cikgu nak tambah apa pun boleh. Kalau cikgu nak ubah totally pun boleh dekat data. Okey, so pengukuhan semua ni ada button pilihan. Okey, termasuk catatan apabila cikgu tak ke sekolah, kursus ke cuti, ada pilihan di bawah ni. Cikgu boleh bagi catatan lah di situ. Di samping tu bila cikgu catat di sini, cikgu kena pergi dekat muka depan, cikgu catat juga sini. So sini overall lah kan. Okey, itu cara bagaimana cikgu nak buat bagi satu ni. Lepas tu cikgu tengok kita buat pilihan. Okey, minggu pertama adalah minggu transisi. Okey, so minggu transisi lah. Kalau cikgu nak ubah ayat yang ni, ini cikgu tak boleh ubah di sini. Sebab sini ada, dia bukan pilihan button. Dia auto generate daripada formula ni. So kalau cikgu nak ubah minggu transisi ni, cikgu nak bubuh tema juga kan. Cikgu boleh pergi dekat data RPH. Okey, data RPH. Dekat sini cikgu. Mungkin tema minggu transisi, cikgu boleh tambah lah sini. Apa tema dia. Okey, tajuk minggu transisi, apa tajuk dia, lepas tu standard kandungan apa, SP berapa, objektif cikgu apa. So cikgu boleh letak di sini, dan di sini cikgu ni lah
Just buat pilihan je lah. Okey, contoh minggu transisi. Okey, contohlah minggu transisi, saya nak letak berkenalan dengan nombor. Contoh. Tengok Okey, saya delete dulu. Saya nak tunjuk bukti dekat cikgu bahawa dia akan berubah di sini. Okey, sekarang cikgu tengok dekat tema hanya ada minggu transisi saja. Okey, so saya tambah dekat tema ni minggu transisi, saya tambah mengenal nombor. Okey. Okey, cikgu tengok apa tajuk dia, nombor. Okey, contoh. So dekat RPH cikgu tengok dah bertambah dah minggu transisi, mengenal nombor. Minggu transisi nombor. Okey, kalau cikgu nak bagi, mungkin cikgu nak bagi letakkan kurungan. Kita tengok dekat RPH pun dia akan ubah. So yang ni jangan ubah cikgu. Bila cikgu pertama kali dapat RPH ni, cikgu akan rasa macam susah kan. Tapi bila cikgu lama-lama, cikgu akan rasa seronok. Sebab nanti saya akan tunjuk apa sebab dia. So yang ni nombor 1. So nombor 2 mungkin tak dilaksanakan lagi lah untuk minggu pertama. So minggu transisi ni, yang ni cikgu boleh hidekan dia. Okey, cikgu boleh hide ataupun biarkan kosong macam tu pun tak ada masalah. Okey, biarkan kosong macam tu tak ada masalah. Tapi kalau nak cantik, hide lah kan. Okey, macam mana nak hide tu? Cikgu just right click. Okey, right click. Lepas tu cikgu okey, right click kat situ. Cikgu highlight kan dulu bahagian cikgu nak hide tu. Okey, lepas tu cikgu right click dekat dekat tempat yang cikgu nak highlight tadi. So just cikgu ni lah, dia akan keluar hide. Okey, dia akan tutup lah. Okey, so kalau cikgu tak mau ni, cikgu boleh back lah. Okey, so ini adalah RPH untuk contoh. Ini contoh RPH lah kan. So dalam seminggu matematik mungkin cikgu mengajar 3 kali ataupun 2 kali. Contoh kita letaklah 3 kali. So cikgu kena make more, kopikan yang ni sebanyak 3 kali. So okey, cikgu letak tadi ini RPH. Okey, cikgu klik dekat RPH ni. Jangan lupa cikgu klik dekat create a copy. So okey. Okey, yang ni adalah bagaimana kita nak buat RPH kita. Okey, ini 1, RPH 2. Okey, 3 kali, so kena copy sebanyak 3 kali lah. Okey. Okey, so ada 3 dah RPH di sini. Okey. Okey, sekarang ni cikgu just double klik dekat tempat yang ada nama RPH tu. Cikgu tuliskan Isnin. Okey, mungkin cikgu mengajar matematik pada hari Isnin. Lepas tu hari Selasa, kemudian hari Khamis. Okey, kalau cikgu mengajar Isnin, Selasa, Rabu, buat 5 kali. Okey, move and copy tu 5 kali. Okey, so Isnin, Selasa, Khamis cikgu mengajar 3 kali ni. So hari Isnin masih lagi minggu transisi, hari Selasa okey, supaya minggu transisi tu tak apalah. Contoh minggu kedua tu cikgu tak payah dah buat ni. Okey. Ini cikgu dah save. Okey, cikgu ni file, save as. Okey, ini kelas matematik tahun 1 access contoh. Okey, cikgu save. Save as dulu. Okey, cikgu save as. Lepas tu okey, siap dah ni. Okey, siap untuk seminggu punya penggunaan. Sekarang ni apa yang cikgu perlu buat? Ni cikgu dah hias semua cantik nanti ni. Apa yang cikgu perlu buat? Kalau cikgu buat online, okey, proses online ni kalau cikgu nak offline pun sama juga. Okey, so cikgu just tutup di sini. Okey, lepas tu ini saya dah buka online ni. Ini adalah ERPH sekolah. So cikgu pergi kat nama cikgu ataupun cikgu mungkin tak ada nama kan, cikgu create lah folder cikgu sendiri. So ini sekolah saya memang adalah folder masing-masing. So, sekarang ni nak bina ERPH untuk 2023. Okey, so cikgu, kalau cikgu tak pandai buat folder, saya ajar buat folder dulu. So cikgu tekan new di sini. Okey, new folder, cikgu namakan minggu RPH minggu 1. Okey.
Minggu 1. Create. Minggu 1. Mungkin cikgu nak letak tarikh. Okey, 19 ataupun M1 dah lah. Okey, lepas tu sengkang 19, 19, 20, 21, 22, 23 hingga 23 Mac. Okey, boleh macam tu. So create. Okey, buka. Okey, buka tu, lepas tu pergi dekat cikgu punya folder tadi, di mana cikgu letak tadi tu yang matematik. Jadi cikgu kena pastikan di mana cikgu letak. Okey, just drag saja. Just drag saja. Okey, ambil dari sini, jangan lepas. Okey, jangan lepas dekat mouse tu, drag masuk. Okey, lepas dekat dalam drop file tu. Okey, dia akan masuk. Okey, so dah. Okey, ini untuk minggu pertama. Contohlah kalau cikgu ada lagi satu kelas lain kan, buat macam tu jugalah. Okey, contoh. Okey, ini cikgu dah buka. Ini buka secara online, boleh edit dah. Okey, secara online. Okey, cikgu dah buat pengajaran. Siap dah, ini untuk minggu pertama. Okey, lepas tu cikgu nak buat pula untuk minggu kedua. Sebelum cikgu buat minggu kedua, cikgu kena buat folder dulu untuk minggu kedua. Minggu 2. Okey, minggu 2 tarikh berapa? 26 hingga 26, 27, 28, 29, 30 Mac. Contoh. Okey, so create minggu kedua. Okey, so yang ni cikgu dah create siap-siap tu. Yang ni cikgu boleh right click. Cikgu just ni make a copy. Okey, make a copy. So yang cikgu make a copy ni, cikgu right click di situ. Cikgu move to, okey, move to minggu kedua tadi yang cikgu dah buat tu. Klik di situ. Okey, semula nah, lagi lupa. Okay, right click, pergi move to. Okey, dia akan ada di sini kan. Cikgu pergi anak panah ni sampai cikgu jumpa folder yang nama dia minggu kedua tu. Cikgu klik di situ, cikgu move. Okey, move. Okey, so cikgu pergi dekat minggu kedua tadi. Cikgu right click, cikgu just rename je. Okey, make minggu 2 contoh. Okey, cikgu rename. Lepas tu cikgu buka. Lepas tu cikgu boleh edit lah. Okey, selalunya masa tak ubah dah lain. Yang akan ubah tu bahagian tarikh je kan, dengan yang lain tu lah. Okey, so cikgu buka. Bila melibatkan online ni, kadang-kadang dia kalau internet laju, dia akan lajulah smooth. Tapi bila dia lambat lah. Okey. Refresh balik. Okey. Tu. Dia lambat sikit. Okey, tak klik tak ni kena tadi. Okey. Ada internet ke ada? Okey. Okey, tak boleh buka ni. Dia try lagi sekali, dia lambat. Tak tahu pasal apa. Masalah lain kot. Okey, masalah lain. Biasanya masalah lain kalau lambat ni. Okey. So bila cikgu double klik buka tu. Okey, bila kita dah buka tu, kita akan dapat ni. Kita tengok. So kita ubah ni minggu ke-2. Okey, minggu kedua ubah. Lepas tu dia akan pergi sini. Dia akan ubah lah ni. Minggu kedua. Selasa pun minggu kedua. Khamis pun minggu kedua. Okey, sekarang ni kita akan ubah. Okey, masa mungkin hari Isnin dia tak ubah lah. Okey, kita akan ubah. Contohlah minggu ni minggu dah habis dah lah.
habis dah minggu transisi. So kita start dengan nombor 2. Okey, lepas tu mungkin kita nak ajar sekali lah. So kita nak ajar 2 sekali, iaitu 1.1 dengan 1.2. Kalau sesuai lah, kalau tak sesuai kita just hidekan sajalah. Maksud kita ajar sehari tu satu standard kandungan saja, contoh. Okey, bila dia lari macam tu cikgu boleh edit lah. Okey, kemudian bila tarikh. Okey, ni minggu ni tarikh dia 26. Pilih je sini. Ataupun cikgu tak payah pilih, cikgu just letak je. Okey, 26. Okey, hari Ahad ni hari Isnin. Okey, cikgu ubah jadi 27. Okey, Isnin kan. Okey. Lepas tu dari sini tak payah ubah ni. Tema, tajuk, standard ni tak payah ubah, dia dah dengan pemilihan. Okey, objektif semua ni tak payah ubah. Tapi kalau cikgu nak ubah, macam saya kata tadi lah, pergi dekat data RPH. Okey, lepas tu proses dia tengok. Boleh buat pilihan apa proses yang cikgu nak. Okey, kemudian cikgu tengoklah bahagian set induksi ni sesuai ke tak sesuai. Kalau tak, cikgu pilih dari sini. Okey, sama juga dengan bahagian aktiviti utama ni. Okey, kemudian yang ni semua ni boleh buat pilihan. Okey, bila ada anak panah turun macam ni, semua ni boleh buat pilihan. Yang mana tak ada tu ada formula auto generate, jangan kacau. Okey. Okey, dah siap. Okey, siap dah. Kita pergi pula pada hari Selasa. Hari Selasa tu tadi 27, ni 28. Okey. Hari Selasa. So mungkin masa minggu pertama tu kena ubah siap-siap dah masa kan. Okey, contohlah sini. Okey, Selasa cikgu ajar pukul 8.15 hingga 9.15 contoh. So nanti cikgu tak edit dah lah. Okey, bahagian ni kalau tak nampak tu memadai lah cikgu tulis 1A saja kan. Okey, contoh. Okey, dah siap. Ini dia kata ni tadi kita ambil ni 2, 3. So yang ni kita boleh ambil 4. 4. Okey, 1.2. Tengok lagi kalau 5 tu mengenai apa pula. Boleh tak gabung sekali? Kalau tak kena mengena tu, tak berkait tu, so nilai saja, you nak ajar nilai saja, cikgu boleh hide je. Yang ni tak payah isi pun tak apa. So yang nombor ni cikgu delete. Maksudnya tinggalkan yang ni je. Okey. Yang lain tu buat pilihan lah. So hari Khamis minggu tak payah ubah. Ini tadi sepatutnya kita ambil, kita ringkaskan je, tak payah penuh pun kan. Okay, so tadi hari Selasa berapa bulan? 28. So hari Khamis 28, 29, 30 lah. Okay, 30. So hari Khamis 30 hari bulan. So 30 hari bulan. So hari Khamis ni cikgu mungkin mengajar pukul 11.15 sampai 12.15 contoh. Okey, so tadi cikgu dah mengajar nombor 4. Okey, utamakan yang pertama ni ya, yang kedua ni tak payah. Okey, so 4 mungkin hari ni cikgu nak mengajar nombor 5. Okey, standard kandungan 1.3. Nombor 5, lepas tu nombor 6 cikgu nak ajar sekali. Boleh lah. Okey, mungkin boleh lah kan. Kalau tak boleh cikgu just delete lah. Maksudnya cikgu nak ajar satu-satu je. Okey, yang ni cikgu boleh hide ataupun cikgu nak biar macam tu pun tak ada masalah. Okey, so siap RPH ni just klik je berapa orang kan. Berapa orang yang menguasai, berapa orang yang tak menguasai. Okey, kalau nombor dia sini ni. Okey, ni saya tak ni lagi. Okey, kalau nombor dia di sini tak kena dengan ni, cikgu just highlight ni. Cikgu pergi cikgu bagi tahu lah kalau nombor di sini ya, saya akan clear lah, cikgu just tulis nombor je nanti. Okey, ini saya tak clear lagi. Okey, saya tak clear lagi, so bila cikgu klik dia tak ni. Okey, tak apa, nanti saya akan clearkan bahagian ni. Cikgu just boleh tulis nombor terus. Okey, so tak payah buat button macam ni kan. Kita terus tulis nombor je situ. Okey, siap. Okey. So refleksi 10 orang daripada 20 orang murid menguasai contoh.
ataupun cikgu nak buat yang lain, menyertai aktiviti. Okey, contoh, so intervensi pemulihan cikgu mungkin 5 orang saja. Okey, tak ada kan, tak ada di sini. So nanti itulah sebab tu saya akan clear di sini ni, tak payah ada formula lah. Okey, lepas tu pengukuhan pengayaan, habis, settle. Inilah refleksi apa semua ada di sini, so tak ada masalah. So mungkin lepas tu data RPH ada di sini. Okey, sekarang ni cikgu pergi pentaksiran. Mungkin minggu ni cikgu buat pentaksiran. Cikgu buat senarai nama siap-siap. Ni senang. Bila cikgu buat senarai nama murid cikgu siap-siap, jadi senang bila cikgu make a copy tu tadi kan. Senarai nama ni dia takkan hilang lah. Cuma cikgu pilih je lah apa kaedah cikgu. Latihan bertulis ke, ujian ke, okey, standard pelajaran yang mana cikgu taksir minggu ni. Kalau satu sajalah. Okey, mungkin cikgu taksir satu dan yang ni. Okey, so cikgu boleh tulis sini. So tahap penguasaan berapa yang cikgu taksir tu? 3. Okey, so dia akan auto. Okey, so murid ni dapat TP berapa? TP 4. Kalau dia TP 1, dia akan ubah di sini MTM ataupun tak MTM. Okey, so tarikh pentaksiran bila? Okey, tarikh pentaksiran cikgu bila? Okey, so kalau cikgu ada lain lagi pentaksiran, cikgu boleh right click dengan kalau kita buat secara online, kita akan pilih duplicate lah. Kalau yang tadi tu offline tu, dia akan pilih move or copy. Okey, so relief boleh letak terus. Ini secara online lah. Okey, secara online. Macam tu lah setiap minggu. Okey, dan cara ni juga boleh guna masuk cikgu guna offline. Okey, bila cikgu guna offline, contoh cikgu guna offline, cikgu print lah. Okey, cikgu boleh buat folder cikgu macam tadi juga, buat folder. Satu folder cukup lah kalau offline ni. So cikgu make a copy setiap minggu tu, cikgu letak minggu 1, minggu 2, minggu 3, so print je lah. Okey, print jugalah macam tu. Okey, so yang tu saja. Saya harap cikgu-cikgu faham mengenai ERPH yang telah saya bina. Sebab ada cikgu yang tak faham bila dapat RPH ni, satu je ke? Sebenarnya tak, boleh buat banyak RPH, tapi bergantung kepada kreativiti cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.